Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Makmur. Jadi, saya sambung kitab Aqidatun Najin, di mana pengarang telah menceritakan kepada kita atau menerangkan kepada kita tentang sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam keterangan ini maknanya panjang lebar tentang mengatakan tentang sifat mustahilnya, iaitu lawan kepada kudrat, artinya lemah Allah Ta'ala. Kemudian lawan kepada kehendak, artinya lawannya ialah Allah Ta'ala tidak berkehendak atau membuat sesuatu dengan terpaksa. Jadi dalam hal ini ada persoalan, iaitu seperti mana di muka surat 121 yang kita akan memperkatakan pada hari ini. Kalau kita lihat pada muka surat 120 lebih dahulu, Mu'tazilah berpendapat bahawasanya Allah Ta'ala itu maha suci daripada membuat perkara yang tak baik atau perkara yang jahat. Jadi kata mereka, Subhana man tanazzaha anil fahsya, maha suci Tuhan yang daripada kehendak akan fahsya, artinya yang buat-buat atau yang luat-luat, iaitu maksiat. Itu pendapat Mu'tazilah. Kerana bagi mereka Allah Ta'ala itu hanya melakukan perkara yang baik. Artinya benda yang Allah Ta'ala hendak ialah benda ketaatan, ketakwaan dan perkara-perkara yang baiklah. Jadi bagi mereka Allah Maha Suci daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Ahli sunnah pula berpendapat Subhana man la yaqa fi mulkihi illa ma yasha. Jadi jawapan daripada ahli sunnah mengatakan Maha Suci Allah Ta'ala, iaitu Maha Suci Tuhan tiada jatuh di dalam miliknya melainkan barang yang dikehendakinya. Jadi Tuhan Maha Suci bahawasanya apa yang berlaku dalam miliknya semuanya adalah dengan kehendaknya. Bila dikatakan dalam miliknya, artinya milik Allah Ta'ala ni alam seluruhnya, alam semua sekali, tidak ada terkecuali, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terserah pada Allah, Allah Ta'ala akan melakukan apa saja mengikut kehendaknya dalam miliknya sendiri. Tidak ada siapa yang boleh menghalang. Sama ada benda milik yang tadi kita anggap jahat atau kita anggap baik, kerana perbuatan ataupun hukum kita ataupun ketetapan kita pada jahat dan baik itu adalah dengan perasaan kita atau dengan pemikiran kita. Itu pertama. Kedua, berkata Mu'tazilah, adakah dikehendaki oleh Tuhan kamu bahawa derhaka hamba? Jadi Allah Ta'ala suruh kita taat. Ati' Allah wa ati' Rasul. Jadi ati' Allah wa ati' Rasul wa ulil amri minkum. Ati' Allah maknanya taatlah kamu akan Allah. Jadi adakah Allah Ta'ala kehendaki berlaku perkara yang tidak taat, artinya menderhaka? Jadi kerana Allah Ta'ala suruh kita taat,
Adakah Allah Ta'ala menghendaki perkara yang makhluk melakukan derhaka? Jadi tak mungkin kata Mu'tazilah. Kerana Tuhan suruh kita taat. Bila Tuhan suruh kita taat, artinya kita mustahil bagi kata Mu'tazilah Tuhan berkehendak kepada kederhakaan. Tapi Ahli Sunnah menjawab, maka berkata Ahli Sunnah, adakah derhaka hamba akan Tuhan kami itu padahal dengan keras? Jadi Ahli Sunnah bertanya balik, adakah seorang itu menderhaka, adakah dengan dipaksa oleh Allah Ta'ala, ini dengan keras, atau derhaka itu adakah dengan dirinya sendiri, dia yang menderhaka? Jadi bagi Ahli Sunnah, artinya penderhakaan seorang itu dilakukan oleh seorang itu sendiri. Tapi maknanya, walaupun maknanya Allah Ta'ala memang menghendaki begitu, artinya menghendaki orang itu melakukan demikian, sebab orang itu adalah milik Allah Ta'ala juga, kerana dia sebahagian daripada alam. Apa saja sebahagian daripada alam adalah milik Allah Ta'ala. Maka berkata Mu'tazilah, ada lain perkara, khabarkan olehmu akan daku jika menegah Tuhan akan daku akan petunjuk dan menghukum ia atasku dengan kejahatan. Adakah berbuat baik ia padaku atau berbuat jahat ia? Jadi Allah Ta'ala memberi petunjuk supaya manusia jangan melakukan ini, melakukan ini. Jadi bila Allah Ta'ala menghendaki manusia melakukan kejahatan, jadi adakah Allah akan menyiksa ataupun akan memberi balasan yang tidak baik kepada manusia melakukan kejahatan itu? Kalau dia lakukan, maknanya Allah Ta'ala selain menghendaki perbuatan itu dan selain menyiksa orang yang membuatnya, maknanya Tuhan tidak adil, kerana perbuatan itu bukan perbuatan hamba atau bukan daripada hamba. Itulah yang dimaksudkan. Maka berkata Ahli Sunnah, jika menegah ia akan dikau akan barang yang ia milik bagi engkau, maka sesungguhnya telah jahat ia. Dan jika menegah ia akan barang yang ia baginya, maka menentu ia dengan rahmatnya akan orang yang dikehendakinya, maka putus hujah Mu'tazilah daripada munazarah. Jadi Ahli Sunnah mengatakan, kalau sekiranya benda yang dikehendaki itu bukan miliknya, memanglah itu satu perkara yang dikatakan zalim. Tetapi apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu adalah dalam milik Allah. Artinya Allah Ta'ala tidak zalim kerana itu adalah milik Allah. Maksudnya pembuatnya dan barang yang dibuatnya adalah milik Allah Ta'ala. Jadi kalau milik Allah Ta'ala, miliknya sendiri, jadi tidaklah ada nama penganiayaan, kerana benda yang berlaku itu adalah miliknya sendiri. Itulah jawapan Ahli Sunnah. Jadi dengan tiga-tiga persoalan ini, nyatalah bahawasanya perbahasan atau pertelagahan antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah dihabiskan di sini. Artinya itulah jawapan Ahli Sunnah kepada soalan-soalan yang dikemukakan oleh Mu'tazilah. Jadi kita sekarang pindah kepada muka 121, iaitu tafsir karahah. Karahah artinya benda yang kita tidak suka. Jadi terpaksalah
maksudnya. Artinya Allah Ta'ala tidak berkehendak. Jadi itu adalah mustahil. Kerana sifat Allah Ta'ala berkehendak itu sebagaimana kita tahu sifat ma'ani. Sifat ma'ani maknanya Allah Ta'ala mempunyai kudrat, kuasa, irada, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Jadi kesemua sifat-sifat ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh yang demikian, maknanya apakah yang dikatakan tafsir atau huraian makna karahah? Ini kita lihat. Ketahuilah olehmu bahawa musannif mentafsir ia akan karahah itu dengan ketiadaan kehendak, supaya jangan ditawahum bahawa murad dengan karaha maknanya yang syar'i dan yang itu tuntut meninggalkan suatu akan sebagai tuntut yang tiada jazam, yakni tiada diseksa oleh orang yang berbuat dia. Jadi para musannif mengatakan karaha di sini bukanlah makna karaha dari segi syarak. Kita tahu karaha makna makruh, yang dibenci, tidak disukai walaupun tidak dosa. Walaupun tidak dosa. Seperti apa? Iaitu seperti benda-benda yang makruh. Benda-benda yang dibuat dengan makruh. Seperti orang sembahyang misalnya membuat sesuatu perkara yang makruh. Umpamanya dia membaca surah. Surah tadi sepatutnya surah rakaat pertama surahnya surah pendek. Tapi dia terbalik pula rakaat yang pertama surah panjang, dia terbalik pula. Dia membaca pula surah yang kedua pendek, yang pertama yang kedua panjang, yang pertama pendek. Ini adalah makruh. Atau dia makruh kerana apa? Kerana dia tidak membaca surah, dia baca Fatihah saja, sembahyangnya sah, tetapi dia makruh kerana dia tidak membaca surah. Itulah yang dikatakan surah syar'i. Jadi di sini makna karaha di sini adalah makna terpaksa, makna tidak dengan iradah, makna tidak dengan kehendak, makna Allah Ta'ala membuat sesuatu dengan tidak berkehendak. Itulah makna bezanya antara maksud karaha dengan makna dalam segi syarak. Ini dari segi akal. Maka bahwasanya makruh syar'i itu harus bahawa ta'alluq iradat Allah Ta'ala akan dia, yakni dikehendakinya. Jadi kalau dalam syarak, benda yang dimakruhkan oleh Allah Ta'ala, orang tu buat, dia masuk dalam kehendak Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala suruh dia bersembayang. Apabila bersembayang, dia mestilah membaca surah. Tapi dia tak baca surah, jadi dia makruh. Jadi itu termasuk dalam kehendak Allah SWT. Kerana Allah Ta'ala memang suruh dia baca surah, tapi dia tak baca surah, hukumnya makruh. Jadi benda macam ini masuk dalam ta'alluq kehendak Allah Ta'ala. Maka bahawa makruh syar'i itu harus bahawa ta'alluq iradat Allah Ta'ala akan dia, yakni dikehendakinya. Jangankan makruh dan yang haram pun dikehendaki Allah, kerana tiada melazimkan antara suruh dan antara iradat itu pada mazhab ahli sunnah. Bukan saja makruh, bangsa yang haram. Katakan orang ini melakukan yang haram, dia tidak sembahyang, maksudnya haram hukumnya. Adakah itu kehendak dia sendiri atau kehendak Allah? Itu adalah kehendak Allah. Kerana Allah yang menjadikan dia. Allah Ta'ala suruh jangan
tinggalkan sembahyang, tapi dia tinggalkan sembahyang. Jadi dia melakukan yang haram. Jadi itu pun termasuk dalam takluk kehendak Allah Ta'ala. Itu pahaman dari sunnah, bahawasanya jadi semua perkara sama ada Allah Ta'ala haramkan atau makruhkan atau wajibkan, semuanya adalah dengan kehendaknya saja, bukan kehendak kehendak makhluk. Khilaf bagi Mu'tazilah, pada kata mereka itu bahawa iradat itu atas muafakat ia akan amr. Jadi Mu'tazilah tak terima tu. Kerana bagi Mu'tazilah, kehendak Allah Ta'ala dan perintah adalah sama. Maknanya bila Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala kehendak. Bila Allah tak perintahkan, Allah tak hendak. Itu pahaman Mu'tazilah. Maknanya berlazim-lazim. Setiap perintah masuk iradat. Iradat ialah perintah. Itu pahaman Mu'tazilah. Sedangkan pahaman Ahli Sunnah, perintah tu lain, iradat tu lain. Berbeza. Tapi semuanya dalam kehendak Allah Ta'ala. Dan dibinakan etikad mereka itu atas demikian. Itu bahawa makruh pada syarak itu tiada dikehendaki Allah. Jadi kerana Allah tidak suruh buat makruh, jadi bukan amar, maka bukan iradat Allah. Itu pendapat mereka. Ini salah. Pada Ahli Sunnah, ini adalah salah. Maka tersalah mereka itu kerana pada melazim, tiada melazim antara keduanya, tetapi adalah antara kedua itu umum dan khusus daripada satu wajah. Ini tiada lazim. Tiada lazim, setiap perintah mesti diikut semuanya. Kerana itu adalah manusia. Manusia adalah kehendak Allah Ta'ala. Jadi tiada melazimkan bila diperintah, artinya itu kehendak. Bila tidak diperintah, itu tiada kehendak. Itu tak lazim macam itu. Kerana masing-masing ada umum satu pihak dan khusus pada satu pihak. Jadi umumnya perintah. Jadi setiap perintah memang kehendak Allah Ta'ala. Bagaimana pula perintah bila dilanggar? Ada kehendak Allah Ta'ala atau tidak? Ada Sunnah macam tetap juga dengan kehendak Allah, kerana semuanya tertakluk kepada kehendaknya. Maka terkadang menyuruh Allah Ta'ala dan berkehendak ia seperti iman sekalian Nabi dan sekalian malaikat dan sekalian mukmin. Ini Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala hendak lalu menyuruh orang beriman. Jadi perintah dan kehendak Allah Ta'ala sama dalam hal ini. Tetapi tengok ya. Dan terkadang tiada menyuruh Allah Ta'ala dan tiada berkehendak ia, seperti kufur pada hak mereka itu. Seperti misalnya Allah Ta'ala tidak menyuruh dan tidak berkehendak apa yang dibuat tentang kekufuran, misalnya kekufuran Abu Jahal. Allah Ta'ala tidak hendak. Allah Ta'ala bukan Allah tidak hendak. Allah Ta'ala tetap juga berkehendak bahawasanya Abu Jahal tadi kufur. Sebab itu dia kufur. Sebab Allah Ta'ala hendak dia kufur, maka dia kufur. Walaupun makna Allah Ta'ala tidak suka, tapi tetap dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan terkadang menyuruh Allah Ta'ala dan tiada berkehendak ia, seperti mana orang yang terdahulu pada ilmu Allah Ta'ala bahawa tiada beriman ia seperti Abu Jahal. Itu dia. Betul saya tu. Di mana Allah Ta'ala Allah Ta'ala menyuruh dia beriman, tapi Allah Ta'ala tak hendak dia beriman. Maka bahawasanya mereka itu disuruh dengan beriman, tetapi tiada dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan dia daripada mereka itu. Maksudnya ada yang disuruh dikehendaki, ada yang disuruh tapi orang itu tidak beriman, tapi dalam kehendak Allah Ta'ala juga. Tapi dalam kehendak Allah Ta'ala juga. Dan terkadang berkehendak Allah Ta'ala
dan tiada menyuruh ia, seperti segala yang makruh dan segala yang haram dan segala yang harus. Jadi perkara-perkara pada syarak, haram, makruh, harus, Allah Ta'ala berkehendak dan tidak Allah Ta'ala suruh. Maka bahawasanya berkehendak Allah Ta'ala akan dia dengan dalil jatuhnya dan tiada menyuruh ia dengan dia. Itulah dia tafsiran tentang karahah. InsyaAllah kita akan sambung lagi di lain masa. Dan sekarang diucapkan ribuan maaf dan apa-apa khilaf, maaf, dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Salam daripada Masjid Masjid Darul Ma'mur, daripada pengurusinya dan sekalian ahli jawatan kuasa, dan kami merayu kepada tuan-tuan supaya terus membantu Masjid Al-Ma'mur untuk meneruskan aktiviti-aktiviti keagamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.